Iraq pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sallu ala al-habib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuwfiya Siddiqu radhiyallahu anhu, telah diwafat dan dimati akan Abu Bakar. Dimati Abu Bakar, diwafat Abu Bakar dah. Di zaman itu dah, lepas pada Abu Bakar tu jadi pemimpin, maka wafat. Di zaman itu tu lebih kurang Abu Bakar mengetahunya 2 tahun, hampir 3 tahun. Wal Musanna, padahal Musanna ni Ibnu Harithah, anak bagi Harithah, Amiru Jaishil Iraqi, dia tu jadi pemimpin dan jadi ketua di Iraq. Kama dia orang panggil pertukaran khalifah di antara khalifah nak Abu Bakar dengan khalifah Umar. Padahal ketika ni Harithah duduk di mana? Duduk di Iraq sana. Apabila kematian bagi Abu Bakar, maka Harithah pun kelik mari kepada Madinah. Tu mana kata muqimum bil Madinati. Bermukim ia Harithah, Musanna bin Harithah bermukim dan mendiami di Madinah sekejap. Ya taqlubu, menutuplah ia dan al-Musanna. Ia klik mari apabila dengar berita Abu Bakar tu wafat, Abu Bakar tu mati, maka ia klik mari kepada Madinah. Maka dia pun tutup di segi apa? Al-Madada, akan pertolongi daripada Khalifah Umar Ibn Khattab. Tu. Falamma walla Umaru, tengok sasilan. Falamma walla Umaru, maka tak kala mengeretahlah oleh Umar, dapat tauliyah oleh Umar, dilantikkan Umar jadi khalifah. Nadaban nasa ma'al Musanna, maka mewakililah ia Umar, dan pula berpesanlah ia Umar. Maka Umar pun pesan, Umar pun berpesan, berwakili akan manusia tu ma'al Musanna, bersekali dengan Musanna. Jadi apabila Sayyidina Umar dia naik khalifah, maka dia tu tauliyah ataupun memimpin tauliyah ni kecek mudah-mudahnya, makna dia tu dilatihkan sebagai jadi khalifah, dan dialah kawali khijah Abu Bakar dulu, dialah kawali, lepas tu dia pesan kepada manusia bersekali dengan Musanna yang ada di Iraq sana. Fakana awwalu muntadibin lidzalika, maka adalah awal-awal orang yang menerima wakil daripada Umar. Sebab suruh sekali dengan Musanna, kerana ketika ni Musanna ni ada kelemahan, lagi pula Musanna ni jadi ada wasa ada kelemahan. Maka Musanna pun klik mai Madinah, minta pertolongan, minta bantuan pada kajian pusat daripada Umar. Maka Umar pun pesan manusia sekali dengan Musanna, maka awal orang terima pesan daripada Umar, lagi pula orang terima kan masalahnya wakilai daripada Umar. Lidzalika, kerana dimakan itu, dimakan mazukir min tauliyatihi, daripada tauliyah Umar, pesan Umar tu tak situ. Fakana awwalu muntadibin, maka adalah awal-awal orang yang menerima wakil, yang menerima pesan. Lidzalika, kerana dimakan itu, dimakan mana? Awal-awal bagi muntadibin saat itu siapa dia? Lidzalika ay lidzalika mazukir, zalika tu mazukir min tauliyatihi Umaru ni, daripada tauliyah Umar, daripada pesan Umar ni. Siapa dia hak mula-mulanya? Awwalu muntadibin Abu Ubaidin ibni Mas'udin As-Saqafi, ialah kena kepada Abu Ubaid. Maka didapati awal-awal orang terima pesan, orang terima titah, orang terima wakil daripada tauliyah Umar. Kata pun orang panggil pesan Umar ni, siapa dia mula-mula sekali? Perhati molek. Tu mana terpayah ke makna dia. Fakana awwalu muntadibin, maka adalah awal-awal orang yang menerima wakil, yang menerima tauliyah daripada Umar, pesan Umar. Siapa dia awal muntadibin? Pada Abu Ubaidin, ialah kena pada Abu Ubaidin. Abu Ubaidin anak siapa? Ibnu Mas'udin As-Saqafi, anak bagi Mas'ud As-Saqafi. Sama orang yang terima wakil ataupun terima tauliyah, lagi pula terima wakil, terima pesan ni daripada Umar, selepas daripada Al-Musanna minta pertolongan daripada Umar. Maka Umar pun latih mula-mula sekalinya kena kepada Abu Ubaidillah Ibnu Mas'udin As-Saqafi. Yang kedua, orang yang sekali dengan Musanna kepada Iraq tu sebagai bantukan Musanna, Sa'dun Ibnu Ubaidin Al-Ansari. Yang kedua kena pada Sa'ad Ibnu Ubaid Al-Ansari. Salitun Ibnu Qaisin, dan pula Salid Ibnu Qaisin. Yang tiga daripada Salid Ibnu Qaisin.
Kemudian tiga-tiga orang ini Umar pesan gana? Fa amara alaihim, maka mentitahlah ia. Maka mentitah ia Umar. Menjadi amirlah ia Umar alaihim ke atas mereka itu. Maka Umar suruh demon ini bersama dengan Musanna di Iraq sana. Kemudian Umar saat ni melatihkan amir di atas yang tiga ni. Siapa dia mula-mula? Asbaqahum, yang terlebih dululah ia akan mereka itu. Yang menduluilah ia Umar. Hum, akan mereka itu akan salasah. Ia tiga ni, Abu Ubaidin Ibnu Mas'udin, wa Sa'dun Ibnu Ubay Al-Ansari, wa Salid Ibnu Qaisin. Maka Umar latih pula tiga ni sebagai jadi ketua. Kemudian Umar mendului di atas tiga-tiga ni intinaban, sebagai orang yang menerima wakil, yang menerima pesan ni daripada Umar ni. Siapa dia? Aba Ubaidin Ibnu Mas'udin. Kena pada Aba Ubaidin. Faham ni? Tengok like mana? Umar apabila Musanna klik mai Madinah selepas daripada mati Abu Bakar. Maka Musanna minta bantuan daripada kerajaan Umar yang terimakan Tauliyah, yang terima jadi pemimpin selepas daripada Abu Bakar. Maka Umar pun latih orang yang sekali dengan Musanna sebagai menerima wakil pada Umar, terima tausiah pada Umar pesan ni. Yang pertama Abu Ubaidin Ibni Mas'ud, yang kedua Sa'ad Ibnu Ubay Al-Ansari, yang tiga Salid. Tapi di dalam tiga orang ini Umar lah gawak mendului di segi siapa dia jadi ketua oleh tiga ni. Kalau kecek tiga orang ni, maka putusnya amirnya ataupun amir tu duduk di siapa. Umar mendului kepada Aba Ubaidin Ibni Mas'ud sebagai jadi amirnya. Wa qala lahu, dan berkatalah ia Umar pada kata lahu baginya, bagi Abi Ubaidin Ibni Mas'ud. Umar pada katalah dalam tiga ni, maka jadi ketua ialah Abu Ubaidin Ibni Mas'ud. Maka Umar kata baginya, kata nak, Isma', hendak dengarlah engkau hi Abu Ubaidin. Mu dengarlah. Perhati-perhatilah. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripadamu ni, daripada setengah sahabat-sahabat Nabi. Mu dengar molek hi Abu Ubaidin Ibn Mas'ud. Aku latih mu di antara tiga sebagai jadi amir, jadi ketua. Kemudiannya aku saat itu nak royak pada mula. Mu dengar boleh perhati molek. Isma', hendak dengarlah oleh engkau min ashabi Rasulillah, keadaan engkau tu setengah daripada sahabat-sahabat Nabi. Baca hal kaunika, hal keadaan engkau ni kainan adalah engkau min ashabi Rasulillah, setengah daripada Rasul apa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar molek engkau tu pun bukan orang luar, engkau tu pun setengah daripada sahabat Nabi. Wa asyrikuhum, syaraka yashriku, wa asyrikuhum fil amri, dan aku nak mengkosikan, aku nak berkosikan dan bersekutuikan hum, akan mereka itu akan salah sahmung. Lagi pula Abu Ubaidillah, Abu Ubaid, dan pula Sa'ad, dan pula Salim. Aku nak mengkosikan kamu akan mereka itu tiga-tiga ni fil amri, pada satu khija'ah, masalah khija'ah dakwah, khija'ah agama ni. Untuk mentugi kepada sana pada Iraq sebagai membantukan akan Musanna. Aku nak mengkosikan kamu tiga-tiga ni pada satu khija'ah. Wala tajtahid, dan jangan bersungguh-sungguhlah engkau. Engkau jangan duk bersungguh-sungguh pada kerjaan ini. Jangan muduk kacau sangat. Tapi berkacau lagu mana? Musri'an. Keadaan engkau tu gaduhlah oleh engkau, loratlah oleh engkau. Lagi pula cepat engkau jangan. Engkau nak kacau-kacau, nak sungguh-sungguh dengan keadaan engkau bergaduh, jangan. Engkau nak fikir molek dulu. Pada kerjaan agama ataupun pada kerjaan peperangan ataupun serangan ni, mu jangan duk gaduh. Jangan duk gaduh sangat. Kenapa? Balit ta'ada, boke berhalusilah engkau. Balit ta'ada, boke berhalusilah engkau. Boke engkau kena halusi. Dalam kerjaan ni, engkau jangan gaduh. Kenapa kerjaan ni orang panggil sangat-sangat Rusia. Kalau engkau gaduh, maka engkau silap. Engkau saat itu akan kalah di dalam medan peperangan. Aku hantar engkau pergi ke Iraq sekali dengan Musanna sebagai bantu Musanna. Aku latih dari tiga ni sebagai jadi amir, ialah engkau Abu Ubaid Ibn Mas'ud. Lepas tu jangan gaduh lah. Fa innaha, kerana sesungguh bahasanya, apa dia? Mazukir min adamil juhdi wal ijtihad bisur'ati, yakni barang yang tersebut daripada engkau bersungguh, tapi bersungguh bukan dengan keadaan gaduh ni. Atas situ. Fa innaha, maka sesungguh bahasanya, apa dia? Mazukir min adamil juhdi wal ijtihad bisur'ati, daripada ketiadaan bersungguh dengan keadaan gaduh ni. Kenapa gaduh? Apa dia?
Apabila gaduh saat itu nak jadi puno, nak jadi pelak, nak jadi salah, nak jadi silap di dalam masalah susun ni. Fa inna hazani al-harbu. Ialah kena kepada peperangan. Makna mu jangan dok gaduh di dalam medan perang. Masalah perang sepon ni lah, Israel perang ni lah. Perang ni tu dengan keadaan gaduh atai mata. Kabar-kabar silap, dunia sulau. Maka tekan buat Israel kerana gaduh dalam medan perang. Kadang-kadang tak tahu cerak lagi kata Hamas duk mana. Dah. Kamar dia pun dia kata naik pun dia kata ni aku perang apa ni perang hatu dah. Tak tahu duk mana. Aku berdiri tak kena. Kabar-kabar yang main berdiri for aku. Kadang-kadang yang main bunuh for Israel. Kadang-kadang bunuh kata Amerika. Pada hari ni kereta tubik berita tak tubik berita sangat tapi orang panggil berita lain suku. Kereta kerak dan kereta labi, kereta kebal, nah hak bunuh dah, hak acur dah dihantarkan oleh kerajaan ataupun oleh askar Hamas 100 lebih lah. Duk-duk acur. Duk-duk netuk. Duk-duk kena bang, duk-duk kena APG. Nah, maka menetuk lebih beratus-ratus T dah. Lepas tu naik pun dia kata aku perang dengan fok ni, perang hatu. Tak tahu tuai duk mana. Tak tahu tuai duk mana. Kabar apa tu baik lalu baiknya. Bunuh seorang mati. Kadang-kadang berdih mati. Kadang-kadang netuk kereta kebah. Sebab apa? Sebab fok ni dia buat susun ni dia 10 tahun dah. Hamas buat susun ni 10 tahun ni orang panggil bijak leper. Supaya Umar kata ni, mu jangan duk gaduh masalah perang. Mu kena susung mi molek Abu Ubaid. Nah, mu jangan gaduh. Kalau mu sungguh pun kaca, tapi jangan mu gaduh. Kalau mu gaduh, mu silap dalam susun ni, maka peperangan itu nak jadi sia-sia ataupun nak rugi yang amat besar. Tengok Amerika rugi banyak lah ni. Israel pun rugi banyak lah ni. Lepas tu lah ni orang duk murih dia kau. Murih dah atas hospital puluh T. Sebab dalam undang dunia tak boleh atas hospital, tak boleh atas budak halus, tak boleh atas orang tino, tak boleh atas orang tua. Lepas tu undang-undang dunia tekan lah ni. Tu dia panggil hatai mata. Orang panggil apa? Dia tu nak putus saya gapo for Israel. Dia nak putus saya katanya, dia nak perhabiskan benih-benih bagi Hamas. Tapi hakikat dia katalah tu tapi nak perhabiskan benih-benih orang Islam. Dia tu nak hatai di Hamas tapi nak perhabiskan benih-benih orang Islam. Tapi makna dia bukan boleh buat keputusan itu. Keputusan itu duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, tengok. Fa innaha maka bahasanya mazukit min adamil ijtihad sazilan bil harbi dengan perang ni masalahnya kita dia bersungguh saat itu dengan keadaan dengan segera ni al harbu ialah peperangan la yasluhuha tiada patut akan dia tiada layak akan dia akan al harbu ataupun al harbah tiada patut tiada layak tiada berlagu akan peperangan ni illa rajulu al-makithu malaikat orang perah yang patut yang layak munasabah ni malaikat seorang laki-laki yang ketetapan yang mehek yang reti ni nak ayat kata orang duduk dalam medan perang ni yang kena reti ketika mana nak berdiri buat ikut set kita nak fikirlah berdiri buat ikut orang habis peluru saja ruginya lah sepuluh learning lah Israel dah hatikan masalah kita kata Hamas tu dah ya berdeh tu berdeh besar tu berdeh pergi 200 kilo dah. Amerika buat tu Israel tu harganya beratus juta sosok. Hamas buat saat ni tu pergi 200 kilo kok tapi pergi 30,000. Tengok tak super tu. Hak ni berdeh suti nak pakai modal berpuluh-puluh juta. Hak ni berdeh suti harga 30,000. Lepas tu dia panggil tekah dah. Hamas hidup susung lepas pada peperangan dah 10 tahun dah. Gali buah tanah. Dia gali buah tanah. Ni. Sebab tu Amerika lagi pula Israel cari pun dia tak temu pergi bang hospital. Kata hospital ada awud lagi pula ada alat jatuh bagi Hamas. Tiba-tiba lubang untuk lih ya. Jadi dia pergi bang tu dia dah sekar saja dia tak apa ni sebab tu dia bugi, dia jadi sia-sia, dia jadi kalah dalam medan perang sebab dia pergi bang ikut seh bang hospital. Dia kata pok ni taruh alat jatuh bang hospital tapi hak sungguh lubang tu lubang tangan lih. Cik mari. Tu silap ya. Sebab tu tak boleh sagaduh Umar pesan tu la tajtahid musri'an mung jangan duk jadi bersungguh keadaan mutu gaduh-gaduh dalam perang. Kerana di dalam medan perang ni tidak layak akan perang malaikan ar-rajulul makithu, yakni seorang laki-laki yang mehir, yang reti, yang ada ketetapan, keteguhan dan tak gaduh dalam medan perang. Tu ana illa ar-rajulul makithu. Banyaklah kita tengoklah orang panggil berita sungguh dan berita sia tak boleh tengok bahan banyak tengok berita-berita Arab dah. Lepas tu yang aku salah dah lagi pula aku kalah dah perang dengan Hamas susungnya 10 tahun dah gali lubang wah tanah sebab tu dia membang gedung tak ada ana ya duduk dalam lubang wah tanah tempat tu ada lah kok ya tu supaya minih perang dululah kalau kita pergi di umum dulu kajian sia duk cari tak temu di umum betul dah
Umum tu buat ni. Nah, korek lubang ni tubik dia nung. Paya ada lubang dia tak boleh buka ada kan umum kan. Dia tak boleh buka, tak boleh kita masuk lubang tu. Ya ada tu Rusia dia tu. Nah, lubang ni tubik pada Malaysia, lubang ni tubik belah lenung. Nah, ya ada lubang umum tu tubik pergi Malaysia. Ketika kerajaan Asia tu perang dengan Kemin tuan-tuan. Buat ni dia kali lubang. Nah, supaya dia hamah lah ni kali lubang buah. Nah, tu dia. Tengok illa rajulul makithu alladhi ya'riful fursata. Laki-laki yang meheh yang reti dalam medan perang. Lagi pula alladhi ya'rifu, yang mengenali ia, yang tahu ia laki-laki ni al fursata, akan sepak teh dan peluang ni. Ni. Orang nak perang pun nak tengok peluang ke. Mana tahu bukan semata berdoi brum ni berdoi brum dah. Tahu apa. Lurus bisa saja. Yang ni rugi lah kau tu. Peluk kena kira peluru tu tengok no. Lepas tu kerajaan tu kena beli nyok no. Lepas tu berdesa tu punah haguana. Sebab tu kalau fok tahang duk dalam kai, kalau misalnya tidur tu malah duk jaga, dia mau gimik berdeh. Kadang-kadang salah teruk tahang tu. Kadang-kadang kena masuk gok dengan bugu berdeh seputang. Sebab apa? Berdeh tu orang panggil alat jatuh untuk jaga. Lepas tu pergi tidur, tika jaga dia musuh jadi yang malam kan. Lepas tu, dia ada dalam tu, tua-tua tu curi berdeh yang nera. Dia salah. Kalau salah dia tu, dia kena undang-undang dia. Kena apa? Kena undang-undang, kena hukum. Lagi pula kena dera. Lagi pula kena masuk gok tahang 3 hari ke 4 hari kan. Dia ada undang-undang dia. Sebab nak jaga diri tak boleh. Ni seolah tu, yang mudah ni berdeh ni. Lepas tu, mu tidur. Lepas tu kalau orang mari serai celah tu, dengan sebab mu seorang setekai ni mati. Silap apa tu? Sebab tu laki-laki yang mehir, yang tahu tertengah fursah dan peluang sepat teh tika mana nak serai, tika mana kena hundur dulu. Tika mana orang panggil dah, cara tipu daya oleh media perang ni dia kena ada. Dek. Wala yamna'uni, dan tidak menegah akan daku atau umar lagi an u'mira salitan, bahasa aku menyuruh, bahasa aku titah, salitan akan salit, akan salit sani aku titahkan salit, illa sara'tuhu ilal harbi, malaikat mesgera aku akan salit ni ilal harbi, pergi kepada perang. Bukan Umar kata tidak menegah akan daku kalau aku nak titahkan salit saudaramu tu suruh pergi perang dengan gaduh. Aku tak ada menegah. Umar jadi pemimpin besar supaya naik panah tobo ya nak sang nak tahang ya ada apa ya kedebet ya sang go tu jadi go tu hak berdiri sikit-sikit dah. Apa walaupun orang atas sang kena buat ni. Hak mati pun ni, hak naik pang lagi apa tobo nak mati dia duduk dalam hang supaya buat tahang Amerika, buat tobo dia lah nak mati, hak mati pun duk perang dalam medan ni di Palestin di Gaza ni hak mati ya. Hak le mono arwah mari gua no. Ayo le arwah, hamu berdiri, hamdai. Hamu saat ni tu bang, hambang. Ya orang panggil tu arwah. Baru Umar kata tak menegah akan aku nak suruhkan salib sana ni, suruh perang lalu segapo itu ni. Boleh aku suruh. Aku suruh tu boleh. Aku tidak. Tapi aku kena tengok Umar kata. Aku nak suruh tu gapo dia. Dalam medan perang tu gapo kena buat. Gapo kena tinggal. Tuan kata. Bala yamna'uni. Tiada menegah akan daku. An u'mira. Bahasa aku nak titah. Aku nak suruh. Salitan akan salib kawan kamu saat ni. Illa sara'tu ilal harbi. Malaikat bahasa segera. Aku akan dia akan salib pergi pada perang. Boleh. Tak ada menegah. Aku nak royak sebab aku jadi khalifah tika ni. Tapi Umar tak buat lagu tu. Wa fi sur'ati, dan sabik pada gaduh, pada segera, pada orang panggil gaduh lupuh. Dah gaduh rapoh, lorak rapoh, gaduh rapoh kita. Kecek mudah-mudah saya kapunya gaduh lagi pula lorak, gaduh rapoh pergi pada perang ni dah. Gapo dia? Wa fi sur'ati ilal harbi, ngadak negara dan gaduh pada perang. Wa fi sur'ati, dan pula gaduh cepat lorak, lorak lupuh ataupun lorak kapoh, pergi pada perang. Illa an bayani diyain, tidak ada pada gaduh pada perang malaikat daripada kenyataan rugi saja, sia-sia saja, apa saja. Kalau gaduh dalam medan perang boleh ke nak pulak di dalam masalah medan perang, lepas tu nak rugi yang amat besar, alat jatuh pun rugi. Pada berdek kabung tu lah. Berdek kabung alat jatuh sosoknya ana kaji kena bayar. Nah, perlu berdek sesuatu nya ana. Supaya suruh bukan harga 100 kau. 10,000 seorang suti dah. Nak berdegi dah. Kalau tak kena tepat jadi rugi. Sebab tu tak boleh gaduh Umar kata. Apabila gaduh lepas maka kenyataan daripada rugi dan hapa dan sia-sia. Wallahi demi Allah laula sara'tuhu la amartuhum.
Jikalau tidak ada aku gaduh akan dia akan salih tu tu. Dah. Wallahi demi Allah, laula sara'tuhu la amartuhu. Jikalau tidak gaduhlah oleh aku akan dia akan salih saning, la amartuhu. Nasya aku titah akan dia akan salih. Dah. Jikalau aku tak gaduh maka aku titah. Tapi dalam keadaan gaduh, orang panggil lorak, lagi pula gaduh cepat dalam perang ni, maka itu orang panggil kenyataannya rugi dan sia-sia saja. Habis kat tu. Thumma qal, kemudian berkata lagi Umar. Tengok weh. Negara pula orang lelaki tu. Innaka tuqaddimu ala ardil makri. Katanya Umar baginya Abu Ubaid ibni Mas'ud. Jangan duk negara. Jangan duk negara. Innaka sesungguhnya bahasa engkau ni tuqaddimu, engkau mendului Abu Ubaid ibnu Mas'ud. Ning Umar sebagai latih ia jadi ketua di antara tiga, Salid dan pula Sa'ad ibnu Ubaid. Umar katanya innaka sesungguhnya bahasa engkau tu Abu Ubaid ibnu Mas'ud. Tuqaddimu menduluilah engkau ala ardil makri, di atas bumi tipu daya. Engkau menghadapi di atas bumi tipu daya. Mu tak tahu apa kita dalam media perang. Belah lek nu teh perakak kata gapo. Kita tak tahu. Supaya kalau orang berdiri zaman dulu, kalau perang dengan ni, dalam tengah dok perang tu dah. Lepas tu dalam media perang kita tak tahu lek nu teh gapo. Pok mini ya teh bang ikat gapo? Ikat besi rawa dah. Kadang-kadang jinyok perang. Kalau jinyok perang saat ni tu, kalau kita dek kira akik kaki kokoh kolpah dah. Lepas tu ada tali. Apabila kita tepuh tali roya tu, tali besi tu, netuk bang. Kita tak tahu. Sebab tu dia panggil bombing perang, bombing tipu daya. Umar kata, mu kena hati-hati. Mendului engkau di atas bombing tipu daya, mu kena hati-hati, mu kena perhati-perhati. Wal khadi'ati, dan bombing tu dia panggil bombing khadi'ah. Bombing tipu daya. Bombing tu bombing makri. Orang panggil bombing tipu hela. Wal khadi'ati, bombing tipu daya. Wal khiyanati, dan bombing tu ada khianat teh. Bombing tu ada khianat teh. Jadi kita tahu mana bang nak netuk. Dah. Mana berdiri nak mari. Kadang-kadang orang panggil sniper mari. Kita tak tahu. Orang panggil bombing tipu daya, bombing tipu hela. Lagi pula wal khiyanati, dan ada khianat teh. Wal jabariyati, dan bombing tu ada kekerasan. Kadang-kadang kita tak khabar. Atas situ ada kekerasan. Dia mau likung kita. Kita ada 3 orang likung. Igat kita. Jadi tahun ni. Tak tahu tu. Tuqaddimu, engkau mendului ibnu apa? Abu Ubaid. Mendului ala qaumin, di atas satu kaum. Mungkin lalu di atas satu kaum. Kaum mana? Taj'aru, yang memperlaku mereka itu. Mungkin lalu pergi kepada kaum. Kaum yang duk pelaku mereka itu, yang duk mengejar mereka itu, ala syarri, di atas kejahatan. Mungkin pergi pada satu kaum tu lah. Kaum yang duk memperlaku, kaum yang duk mengejai, kaum yang duk membuat di atas kejahatan. Fa'amiluhu, maka buat kerja mereka itu, yang duk meramal mereka itu, yang duk kerja mereka itu al-qaum, hu akan dia akan asyarrah. Mungkin lagi kau tu. Kau mana duk kenak teh kuat sangat. Lagi pula kau mana hak duk buat kejahatan, kau dalam perang ni hak duk bunuh orang itu, mungkin situ dulu. Pergi kepada kaum hak yang mengerijai mereka itu di atas kejahatan, fa'amilu, dan duk buat mereka itu akan dia akan syarrah. Wa tanasaw, dan kamu tu lupa apa? Al-khairah, akan kebaikan. Muna tengok dulu kau hak mana duk buat kerja kejahatan, duk buat kerja duk zoling kau orang, duk bunuh orang ke apa, mu menghadapi situ dulu, hujung situ dulu. Hak demo duk buat kerja kejahatan tu, hak dalam media perang duk bunuh orang, ataupun duk pacung dekat orang, ataupun duk buat kenak, duk buat zoling anak tina, buat zoling tina, dogo tina kau duk buat bunuh kanak-kanak kan. Mungkin situ dulu. Tapi watanasau, dan angkamu tu lupa. Watanasau, dan lupa mereka itu al-khairah, ia akan kebaikan. Fajahiluhu, maka jahil mereka itu al-qaum, hu akan dia akan al-khairat. Mungkin kepada kaum hak duk buat kerja kejahatan, patu kaum tu yang lupa akan kebaikan, maka jahil mereka itu akan kejahatan sana. Tengok ni. Dalam media perang ni. Apa kita sikit lagi tak tahu lagu mana ni. Kalau ni kita ada perang lagi sikit lagi, orang panggil perang agama sama agama. Dah. Apa tu nak jatuh kita sikit lagi tu setara mana kita tak tahu. Hak ni masa ke depan. Masa depan kita tu lagu mana nak dek mana lagu mana kita tak boleh tahu lagi. Tapi no ya dunia tak ada teraman di sekarang ni. Nah, dunia akan tarik tu jadi berapa? Nak jadi apa orang panggil? Nak jadi perang dunia kali 3 kan. Tapi Pak Ahmad
boleh dia nak gapo? Dia nak perang sampai 7 bulan. Nah. Tapi puak ni 40 hari ni habis banyak dah ni. Dengan getah, dengan duit, dengan kereta kebal ratus-ratus T, dengan gapo gitu ni dah. Habis banyak dah. Boleh Hamas tu nak perang dengan Israel nak sampai dah 7 bulan. Kalau Hamas perang dengan demo duk kaji lah, ni dari orang panggil kau krong ni, kalau Hamas dia duk boleh dia nak perang dengan Israel sampai 7 bulan. Kalau 7 bulan Hamas perang dengan Israel, Israel sesak. Israel sesak tu dah. Nak duk lekong habis banyak nah suti tu puluh-puluh juta. Mau lah puluh juta. Patut kalau sampai 7 bulan lagi dia akan sesak. Pada hari ni rakyat Israel sendiri pun duk berlarak nak hambatkan presiden dia. Tak sah dah, tak amuh dah. Tak sah perai susah apa buat dia. Bukan kau dah kata orang Islam susah, buat dia susah nak hambatkan apa. Orang panggil kerajaan dia lagi pula presiden dia. Dia tak sah dah pada peperangan. Kenapa? Duk sesak hari ni. Modal nak beri perai kata bas tengok no. ABC tengok no, peluru tengok no. Pak kena sabu yang lagi kepada askar pun ni nyok no. Ya kan sesak lah pada bulan lagi. Puak Amah duk dalam tu ya. Duk musim kat dalam tanah tu. Ya dia mau tahu cara demo. Dah. Tu dia panggil sebab tu dia panggil bombing di perangai tu bombing tipu daya. Lagi pula bombing tu tipu hela. Bombing tu ada kena teh. Bombing saat ni tu orang panggil ada tarik ke yang kuat. Nah, tengok dalam media perang kadang-kadang mati. Kadang-kadang nak tahu. Kadang-kadang kita juluh dubai. Adanya gapo situ. Orang panggil adanya perakap. Dekat luar tu ada kayu tajam-tajam. Tu orang panggil bombing tipu daya. Kita tak tahu. Demo gali dubai di mana. Demo tak gali dubai di mana. Kita tak tahu. Sebab tu kena beringat tak boleh gaduh dalam depan katanya umat. Nah, pada lagi katanya fangzur kaifa takun. Maka engkau hendak menilai. Hei Abu Ubaid. Tengok. Nah, saksilan. Maka kamu hendak tilai, engkau hendak tilai. Kaifa takun bitapo kalakuan yang engkau berada. Kalakuan yang engkau mendapati lagu mana engkau tilik dulu, engkau tengok dulu. Katanya Umar kepada Abu Ubaid. Wa ahriz lisanak. Dan engkau hendak pelera dan hendak jaga lisanaka akan lidah engkau. Akan nak kecek gapo, engkau nak tutup gapo, engkau nak beringat. Kerana dalam medan perang, kalau engkau tak beringat tentang tuturan, tentang masalahnya lidah engkau nak jadi fitnah lagi pula orang panggil, nak kalah di dalam medan perang. Engkau kena jaga lidah engkau kena beringat lidah engkau. Wala tafshina, dan jangan engkau membuka. Wala tafshina, dan jangan engkau membuka. Wala tafshinu, dan jangan engkau membuka sirraka akan Rusia engkau kepada seteru. Jangan engkau bukalah Rusia engkau kepada seteru. Dalam medan perang kita tunjuk gapo kita Rusiakan. Sebab tu kita tak moh kita, kalau kita kira dalam umur kita kita tak boleh buka lah kau kawan guru kita. Sebab tu orang tua-tua dulu dia patah. Le bilik kita dia tak boleh masuk. Walaupun guru kita rapik tarana, orang tua dulu dia patah tak boleh masuk dalam rumah. Dalam rumah kita, dalam bilik kita. Sebab tu dia panggil untuk jaga apabila orang saat ni tu nak buat kenak kita, makna kata dia mau buat mudah apabila dia mau tahu Rusia kita, dalam rumah kita, dalam bilik kita, gapo dia ada. Sebab tu dalam media perang, Umar kata, mu kena jaga pertama sekali lidah engkau. Yang dua, engkau jangan duk buka, jangan duk berzuhir akan Rusia engkau. Wala tafshinu sirraka. Jangan engkau saat ni tu duk buka tentang Rusia dan kesulitan engkau. Fa inna sahibas sirri, maka sesungguh orang yang mempunyai Rusia, orang yang jaga Rusia di dalam medan perang, jaga kesulitan dalam medan perang, mayaqbituhu, ialah barang yang menetaplah ia sahibus sirri, dia akan barang. Makna kata orang jaga Rusia, orang ni dia dapat menetap di tengah barang saat itu di dalam medan perang tu, mayaqbituhu, barang yang dapat mendobik, mentetaplah ia sahibus sirri, dia akan barang masalah peperangan dia dapat menetap. Lagi pula seorang yang jaga Rusia ni mutahassinun, ialah dapat terjaga, ia dapat terkota. Makna kata siapa-siapa dia yang jaga Rusia, maka orang ni dia dapat mengkotakan di dalam apa dia? Peperangan dia, di dalam masalah Rusia dia, dalam kawasan tu orang panggil dia dapat jaga Rusia dia. Dia dapat jaga ke masalah kumpulan-kumpulan dia dapat jaga daripada peperangan. Atau mana kata fa inna sahibas sirri ma yatabitu mutahassinun, dia dapat terkota, dapat terjaga. La yu'ta, tiada dibuat datai
min wajhin daripada satu jalan yaqrahuhu ayaqrahuhu yang beci ia akan dia ke satu jalan. Makna kata orang mana yang boleh jaga Rusia, maka orang ni tak dibawa datang daripada satu jalan yang dia beci satu hari. Sebab tu dalam media perang, orang mana tak jaga Rusia, mulut tak jaga, mana tak orang tahu. Yang ni. Dah. Dia mau tahu daripada kita tu kata nak buat gapo. Maka oleh seteru kita pergi royak kepada fok-fok ya, kata fok ni duk cedek gini. Kita jangan duk kira tu, dia mau cedek perakak. Situ ada bang. Jangan sebab tu kena jaga mulut. Kalau kita kecek tu, situ kita tak bang dah, situ kita tak tu dah. Lepas tu oleh seteru tu ya hantar tergelak je. Kita tak tahu. Kata dia mau duk baik dengar. Maka apabila dia mau mari, tak kena sebab dia mau tahu dah. Sebab tu kena jaga ke lidah. Sebab orang jaga lidah, jaga Rusia, orang dapat terjaga di dalam Rusia dalam perang dia. Lagi pula orang jaga Rusia ni, dia tak datang kepada dia oleh perkara yang dia benci. Wa iza lam yatbithu, dan apabila tidak boleh menetaplah ia sahibus sirri, dia akan sirra, akan Rusia ni. Kana nascaya adalah ia sahibus sirri bimudhi'atin, dengan rugi. Lagi pula dengan orang panggil, makna kata sia-sia di dalam medan peperangan sebab dia tak jaga Rusia. Sekat dulu. Kamar dia kata wallahu a'lam. Buka ni pula. Silan. Kan tuan lihat. Kan tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utliqat fi ba'dil mawadi'i, dan diitlaq akan dia akan lafaz raqabah. Dengan tidak kait dengan sifat. Fi ba'dil mawadi'i, pada setengah-tengah tempat. Setengah daripada tempat-tempat tak ada kait kata raqabatin saja, tak ada kata itqu raqabatin mu'minatin. Orang panggil diitlaq, dilepaskan dia daripada kait. Nah, kama ay wazalika itlaquha fi ba'dil mawadi'i itu. Bi ghairi taqyid ini. Kainun adalah ia kama fi kafaratiz zihar, adalah ia lafaz raqabah tidak dikait dengan lafaz mukminatin tu sabit pada setengah daripada kafaratiz zihar. Tengok. Wa yuhmalul mutlaqu, dan pula ditanggungkan mutlak. Ditanggung mutlak, tak ada pakai sebelah mutlak. Tanggung mutlak alal muqayyadi, di atas kait dengan sifat. Jadi ayat hak mari dengan itlaq, dengan terlepas, tak ada kait dengan sifat, maka ayat tu kita tak pakai. Kita mai pakai ayat hak kait dengan sifat. Mana? Itqu raqabatin mu'minatin. Makna pada kita nak bayar kafarah zihar ataupun kerana dera zihar ni, maka kita pergi dengan ayat itqu raqabatin mu'minatin. Kerana Imam Syafi'i kita dia pakai sebelah balik mu'minatin. Itqu raqabatin mu'minah, ayat yang dikait ditakyid dengan sifat. Adapun ayat kata itqu raqabatin, maka hak tu ditinggal. Ditinggal. Ditinggalkan akan dia, tak pakai dengan ayat tu. Maka apabila tertinggalkan ayat hak mutlak, ayat yang diitlaq itqu raqabatin, maka ada satu ayat lagi kait dengan mukminatin. Maka ketika ni nak pakai mana di antara mutlak dengan muqayyad, maka ketika ni kita pakai ayat hak muqayyad ditakyidkan dengan sifat. Maka ketika ni nama di dalam usul fiqh, masalah hamdul mutlaq alal muqayyad. Kenapa? Ihtiyatan, kerana kita nak cuma dan nak beringat dah. Ayat mari kata setengahnya itqu raqabatin. Setengah ayat mari itqu raqabatin mu'minatin. Ayat tu tengok. Ayat setengah mari kan tengok. Ini ketika ni dia panggil tengah. Bahasanya kita kata tengok. Dia dak nerah. Sasilan kok mana mengutara sasilan. Lagi nak punah ramal lah sasilan. Nak punah ramal pula lagi. Lagi. Kok lagi ada punah ramal pula. Tagi kena itu pula lah, tagi lah. Ada bahasa hamlul mutlaq alal muqayyad. Yang kecil banyak yang budak-budak ni weh. Ngaji lah. Ada tengok mutlaq hak mana kita tahu. Ayat mari itqu raqabatin. Ayat ni. Hak ni mutlak. Ni orang panggil tiada kait
lafaz raqabah. Ada lafaz raqabah dengan sifat. Lafaz raqabah ini namanya nah. Lafaz mutlaq. Nah. Yang dilepas daripada kait. Ada satu ayat mari kata naitku lagi naitku raqabatin mu'minatin. Dah. Pada ayat ni dah. Pada ayat ni dah. Dikait lafaz raqabah dengan mukminah. Lafaz raqabah dikait dikait lafaz raqabah dengan mukminah. Yakni sifat mukminah. Jadi sifat pada raqabatin. Maka jadi khusus lafaz mutlak itu. Maka di dalam usul fiqh namanya hamlul mutlaq alal muqayyadi. Maka al-Imam Syafi'i pakai hamba untuk merdeka ialah hamba mukminah. Ayat ni pakai ayat hak kait. Tinggal ayat hak mutlak. Yakni itku raqabatin. Tak kalah dah. Tengok. Cuba kita tengok hamdul mutlaq alal muqayyadi. Makna kata tanggung mutlak. Apa tanggung mutlak? Tinggal mutlak, ambil hak muqayyad. Ayat mari dua. Ada ayat mari itku raqabatin. Makna tu tiada kait lafaz raqabah dengan sifat. Maka lafaz raqabah ini namanya lafaz mutlak, lafaz umum. Makna tu itku raqabatin. Apabila mung buat bandingkan isteri mung sebagai belakang mak mung ataupun beripi yang serupa muka mak mung ataupun jari yang serupa dengan muka mak kita, maka ketika ni kita nak jimuk orang Tino kita tak boleh. Nak tidur sekali tak boleh haram. Sebab apa mak kita kita nak roti tak boleh, nak tidur sekali tak boleh mak kita. Sebab ia mahram kita. Kemudian kita nak boleh roti orang Tino kita pula, nak boleh tidur duduk sekali pula, kita kena bayar dera kena bayar kafarah. Ni dia panggil kafaratu zihar. Kena bayar dera sebab kita zihar isteri kita serupa dengan mak kita. Kemudian bayar ni nak bayar ke apa? Maka dalam hukum syariat mu kena bayar seekor hamba, bayar seorang hamba. Maka hamba tu hamba orang mana? Hamba mukminah ke hamba kafirah? Maka ayat mari dua. Ada ayat mari kata itku raqabatin, tak ada kait. Semata-mata merdeka hamba. Tak ada kira hamba mukminah ataupun hamba tu kafirah. Kemudian ayat tu dia panggil ayat mutlak. Mari satu ayat lagi itku raqabatin mukminatin. Ada kait ni. Kait dengan mukminah.
Asalnya raqabah tu ikutlah hamba tu mukminah ke kafirah ke, hamba tu budak ke, hamba tu besar ke, hamba tu tua, hamba gagah tak ada kat semata-mata hamba. Tak ada kat sini. Kita tengok raqabatin. Itku raqabatin ni tak ada kat nak tengok hamba lek. Itku raqabatin we faham molek. Nah, itku raqabatin ni masuklah ke ni hamba mukminah. Tengok. Nah, hamba ni ada hamba mukminah, kita kata mukminah ke. Kita ada kat kan? Ada hamba tu kafirah, hamba kafir. Ada hamba ni, ada hamba saghirah, hamba yang kecil. Ada hamba ni, hamba gapo? Hamba saat ni tu kabirah, yang besar, yang tua. Ada hamba tu hamba ajuzah, yang tua sangat-sangat. Tak ada kan? Maka termasuk umum. Ketika ni orang panggil lafaz mutlak, tak ada kait. Hamba mukminah tak ada kait juga. Hamba kafirah pun tak ada kait juga. Hamba budak sana tak ada kait juga. Hamba yang tua pun tak ada kait juga. Hamba yang tak agak sangat tak ada kait. Semata-mata hamba memerdekakan satu hamba, maka telucuklah dera ilmu, telucuklah hukum hak muziharkan isterimu dengan mukmu. Lepas tu ayat mari itqu raqabatin. Satu ayat mari lagi dalam Quran, itqu raqabatin mukminah, memerdekakan pada kafarah zihar. Merdeka kafarah zihar ni. Ni dia bercara masalah orang panggil apa dia? Fi kafaratiz zihar. Yakni bayar dera zihar sebab kita kata bini kita supaya belakang mak kita. Ataupun fi kafaratil qatli, ataupun pada bunuh sengaja. Yakni bunuh saat itu dengan salah. Maka kena bayar ke? Bayarkan cukai, bayarkan dera maka ayat mari itqu raqabatin sa. Ayat mari itqu raqabatin mukminatin. Yakni pada ayat ni dikait dengan lafaz raqabah dengan mukminah. Raqabatin mukminatin. Yakni lafaz mukminah jadi apa? Jadi sifat. Pada raqabah jadi sifat. Jadi sifat pada raqabah. Jadi sifat pada raqabah. Maka jadi khusus lafaz hak mutlak. Mula-mula tu raqabatin, masuklah ke raqabatin mukminah, masuklah ke raqabatin kafirah, raqabatin saghirah. Tak ada kait. Tapi apabila itu raqabatin mukminatin, hak umum tu jadi khusus. Jadi sepik. Sebab orang panggil ketika ni ada takhsis, ada mukhassisnya sifat mukminatin daripada lafaz umum jadi khusus. Jadi sepik sikit daripada hamba mana hak nuak merdeka, hamba mana nak bayar masalah dera daripada kafaratiz zihar, hamba hak mukminah. Bukan hamba kafirah, bukan hamba saghirah, hamba mukminah, hamba yang beriman. Maka apabila berhimpun di antara ayat hak umum dengan ayat hak khusus, maka ketika ni Imam Syafi'i kita dia pakai ayat hak khusus, dia tak pakai ayat hak mutlak, dia tak pakai ayat hak umum. Sebab tu dalam usul fiqh kita nama hamlul mutlaqi alal muqayyadi. Makna ditanggung hak mutlak. Tanggung mutlak ni kita pakai dengan mutlak kan, pakai dengan itqu raqabat, dak kita pakai dengan hak muqayyad, maka ayat hak khusus. Apabila berhimpun di antara ayat khusus ayat mutlak, maka ketika ni kita nak pakai hak muqayyad, maka hak tanggungnya al-mutlaq. Mutlaq tu ditinggalkan akan dia, maka kita ambil ayat hak yang muqayyad, ayat hak khusus, ayat itulah kita ambil pakai. Kita ambil guna. Mana nak? Kafaratiz zihar di dalam mazhab Syafi'i kita, yakni kena merdeka seorang hamba yang mukminah. Adapun semata-mata hamba, itu ditinggalkan oleh Imam Syafi'i kita, namanya hamlul mutlaqi alal muqayyadi. Kamu tak tahu? Habis kat tu. Kenapa Imam Syafi'i tanggung kat tu? Kenapa ada usul fiqh tanggung kat tu? Ihtiyatan. Yakni kerana nak cuma dan pula nak beringat lagi. Thumma syara'a yatakallamu 'alal qismi tsani. Thumma ay ba'dan an arafta annal mukhassisa al-muttasila. Tak sida. Thumma apa makna thumma? Ay ba'da an arafta, selepas daripada engkau mengenali. Annal mukhassisa, bahasa mukhassis ni muttasilun, berhubung ia daripada istisna, daripada masalah syarat dengan masyru', daripada taqyid dengan sifat ni. Orang panggil lagu tu mukhassis pesi muttasil. Yatakallamu syar'a, masuklah ia musannif. Yatakallamu, nak berbahas-bahasalah ia musannif, nak cakap-cakap ia musannif alal qismi tsani, daripada kising yang kedua. Apa kising yang kedua? Hala kaunihi, hal keadaan kising yang kedua minal mukhassis, daripada mukhassis juga. A'ni, mengandakilah aku musannif kata ai bi kaulihi al mukhassis ni al munfasila, ai al mukhassisa al munfasila. Jadi nak ayat kan, nak ayat musannif aku sudah cara dah daripada mukhassis muttasil. Mukhassis muttasil yang pertama mukhassis dengan istisna. Qamal qaumu illa Zaidan.
Ataupun mukhasis muttasil, yakni orang panggil mukhasis yang mendatang dengan adat syarat. In ja'uka banu Tamim fa akrimhum. Yang tiga, orang panggil mukhasis muttasil ialah mendatang dengan taqi, dengan sifat-sifat itqu raqabatin mu'minatin. Masalahnya. Lepas tu musannif nak masuk cara pula masalah mukhasis munfasil. Faqal, maka berkatalah ia musannif. Musannif kata ada. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi. Dan haruslah oleh kita menentu kitab. Nabi. Harus kita menentukan kitab. Bil kitabi. Makna takhsis menentu kitab dengan kitab. Supaya ni menentu kitab dengan kitab ni. Ayat mari itqu raqabatin. Kitab dah ni. Ni Quran. Ni kitab. Maka dimenentukan akan Quran dengan Quran. Bukan menentu Quran dengan hadis. Ya ada juga ayat ni umum dah. Maka mari hadis menentukan dia. Mesepikkan dia. Mentaksihkan dia. Lagi pula daripada hak umum sangat-sangat. Hadis yang menentu. Tapi ada juga menentu dan pula mentaksih. Mempersepik makna hak umum ni. Oleh kitab sama kitab. Supaya ni. Itqu raqabatin. Merdekakan pada kafarah zihar ni. Yakni hamba. Tak ada wayak hamba mukminah ke salihah ke. Mukminah kafirah ke. Ataupun sarirah kabirah ajud. Tak ada wayak. Umum. Maka mari khususkan ayat yang umum ni dengan ayat satu lagi ayat itqu raqabatin mu'minatin. Maka tika dia panggil taksisul kitab bil kitab. Menentukan kitab dengan kitab. Tengok boleh. Tengok alal asahi aqulu dzalika. Takdir mulai. Aqulu dzalika. Aku berkata dimakan itu zalikal mazkur min jawazi taksisil kitab bil kitab. Tak situ. Aqulu dzalika, aku berkata dimakan itu zalikal mazkur min jawazi takhsisil kitab bil kitab hala kauni hal kadaku jari yang berlaku aku alal asahi di atas perkataan sah gaguana. Perkataan saya kata boleh kita taksih kitab dengan kitab, menentukan kitab dengan kitab. Tengok. Nahwu ialah seumpama wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tengok. Buat makna lu. Bermakna rasa makna tu dah. Wal mutallaqatu. Dan bermula perempuan-perempuan. Segala perempuan-perempuan weh. Yang ditolak akan dia. Perempuan-perempuan yang kena tolak tu. Misalnya kita kata korang tina kita. Aku cerai akan dikau. Hei Fatimah. Ada mana aku cerai akan dikau. Hei Khadijah. Aku cerai akan dikau. Hei Timah. Tu dia panggil. Perempuan tu kena tolak tu. Tu masuk ayat tu. Wal mutallaqatu. Dan bermula segala perempuan-perempuan yang ditolak, yang kena tolak ni. Yatarabbasna bi anfusihinna. Kena menunggu-nunggulah mereka itu. Kena menanti-nanti mereka itu. Bi anfusihinna. Pasal mulai. Yatarabbasna. Kena menunggu-nunggu oleh mereka itu. Dan duk menanti-nanti mereka itu. Bi anfusihinna. Dengan segala diri mereka itu. Diri bagi al-mutallaqat. Lama mana kena tunggu nak boleh berlaki baru. Ni. Bukan retina oleh Islam berlaki cerapak boleh nikah lah dak weh. Nak dengan molek ni. Orang tino apabila kita tolak, apabila tolak dia nak pergi berlaki lalu tak boleh. Sebab tu lah ni duk keting banyak ni. Kadang-kadang edah tak siapa pergi menikah tok laki baru dah. Tok Imeh tanya terlepas ke edah. Lepas lama dah Tok Imeh. Baru sebulan ya. Ni orang panggil tok laki tu kena tahu dan bining tu pun kena tahu juga. Dia kena tunggu lepas pada tok laki tolak berapa lama? Lama mana? Salasata quru, yakni 3 quru. Maka 3 quru ni kata setengahnya 3 kali suci. Buat itu. Kata Imam Syafi'i salasata quru, yakni salasata tuhrin. Kena 3 kali suci. Adapun Abu Hanifah kata salasata quru, salasal hiyadi. Kena 3 kali haid. Tengok ayat ni mari. Ni orang panggil taksihkan ayat dengan ayat. Taksih kitab dengan kitab. Makna ditaksihkan Quran dengan Quran. Tengok lagi. Asyamili. Yang melekapilah ia al-mutallaqat ni. Li'ulatil ahmali. Bagi orang-orang perempuan yang buting, yang perut besar. Jadi makna kata orang tino hak perut besar ni. Makna kata kena 3 bulan ke? Kena 3 kali suci. Baru dia saat ni tu boleh berlaki baru. Ke lagu mana? Jadi ayat kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 kali suci 3 kali haid kata ulamanya. Bermakna kata ketika ni orang buting orang perut besar datuk laki tolak tu 3 bulan juga 3 kali suci juga. Tengok guna. Asyamili yang melekapilah ia liulatil ahmali. Tanda molek. Ni ayat ni payah juga ni. Patut kena dengar molek cerita ni. Hukum ni kalau orang tanya kita kena perhati molek.
Bukan ilmu dalam kita ingat mula ni. Kama di ayat mari kata orang tino hak kena tolak. Makna kata dia nak berlaki baru, dia kena tunggu 3 kali suci ni 3 bulan. Edahnya 3 bulan. Kalau orang mati tok lelaki edahnya ialah 4 bulan 10 hari. Tu orang mati tok lelaki, orang panggil edah wafat. Maka makna katanya kena 4 bulan 10 hari. Lepas tu edah bagi masalah orang pernah tino ni dia perut besar. Dia buting. Makna kata apabila tok lelaki tolak, melepas dah tolak boleh berlaki lalu. Dah. Kamu ni faham mafhum daripada ayat ni mafhum segeranya. Makna kata apabila tok lelaki tolak, kena boleh berlaki. Bila boleh berlaki? 3 bulan selepas dah tok lelaki tolak. 3 kali suci. Lepas tu orang tino hak besar pun 3 bulan. 3 kali suci. Tengok ayat kata ada. Asyamili ni. Qaulihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna ni. Liulatil ahmali. Fakhussa biqauliha. Tengok. Maka ditentu akan dia. Akan mana nahu qaulihi ta'ala. Wal mutallaqatu yatarabbasna, ditaksihkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna. Tak molek. Fa khussa, maka ditaksih, ditetu, disepit akan dia akan qauluhu wal mutallaqatu yatarabbasna ni bi qaulihi, dengan firman Allah Taala tana wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na amlahun. Aja. Dan bermula para puai hak yang perut besar tu, para puai yang duk bawa anak le perut tu, para puai yang buting anak le perut ni ajaluhun, ajal mereka itu selepas pada tok laki tolak. Berarti dah selepas pada tok laki tolak tu ajal dia edah dia ni ayyadna, bahasa meletak mereka itu, bahasa melahir mereka itu, hamlahun, akan tanggungi mereka itu. Apa? Bahasa mereka itu letak dan melahir dan beranak, akan anak bagi mereka itu. Tengok mulai. Ayat ni mari umum. Tengok, perhati mulai weh. Payah sikit ni. Saya silam perhati tak senang. Sikit, sabar sikit. Laki tu. Perhati ayat ni mulai. Ni orang panggil apa ni? Taksih kitab dengan kitab. Taksih kita dengan kita. Perhati. Mula sedap-sedap lakon ni. Ni dalam ulama Islam lakon. Taksisul kitab bil kitab. Supaya ayat kata itqu raqabatin mu'minah dengan tak itqu raqabatin saja. Ni orang panggil taksih kita dengan kita. Ayat pertama mari katanya nak ayat mari. Dah pertama kita tak qauluhu ta'ala. Perhati ni. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 kali suci. Salah satu quru ni khilaf kata setengahnya nah. Tengok. Imam Syafi'i. Kita pergi dulu. Mazhab sahabah. Satu mazhab sahabah. Mazhab sahabah katakan nah, Zaid bin Sabit. Mazhab sahabah ialah katanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Dah. Salasata quru ialah nak apa dia? Salasata tuhrin. 3 kali suci. Wa tabi'ahu oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ngapa mulai ni? Dan mazhab pertama dan mazhab sahabat yang kedua, tafsir dan takwil pada ayat salah satu quru. Wa mazhabul as-sahabat as-sani. As-sani. Qala Umar ibn Khattab. Dah salah satu quru ada nak? Salah satu quru ialah salah satu hiyadin. Wa tabi'ahuna oleh Abu Hanifah rahimahullah. Rahimahullahu ta'ala. Dah.
Lepas tu ditaksihkan ayat ini dengan apa dia? Fa khussa bi qaulihi. Perhati molek. Ayat ni dah. Penting benar lagi pula akan berlaku tempat kita ada orang tanya cerah ni. Ayat ni. Lepas tu tok lagi ya tolak tika ya tepuk sah. Ya kok mana duk balah orang jatuh lagu tu apabila bini ni oleh kena jadi panahan lah petika orang tina perut besar. Tengoklah jadi janggut, tengok bini di huduh. Faham molek. Orang jatuh kena sabar menang-menang tika orang tina perut besar. Jadi Tuhan saat ni tu nak uji, setan nak tipu. Nak tipu mana? Apabila kita tengok orang tina kita tika ni nampak nak huduh. Perut pun besar, tuai pun jadi bekak, muka bekak, angin pun bekak. Jadi kita pun rasa jadi kurang dengan orang tina. Tengok hak lain tu jangan habis. Hak ni orang panggil nak jadi apa cu tika ni. Lepas tu kita orang jatuh, apabila orang tino tu perut besar, dia kena jaga. Orang tino kita nak ambil hati dia, tika dia perut besar. Pasti orang tino kita tika ni, dia nak jadi apa? Nak jadi lemuh diri. Lepas tu dia tu mudah kecil hati. Sebab dia berasa diri dia pun huduh. Bekak habis dah. Lepas kita orang jatuh tak jaga. Sinilah orang tino nak jadi nyakit ngiyeh. Orang jatuh kena ingat. Dia bini sikit lagi, tika orang tino kita perut besar, jangan kita duk nak cai, jangan kita jadi cu. Kerana orang tino tika ni, dia berasa mari lemuh Lemah dengan anak lagi, halah lagi, mutah nak makan, tak boleh, nak tidur pun tak boleh. Kadang-kadang mutah mata makan, mutah. Siapa nak masuk hospital, cocok agak tak agak berdoa. Lepas tu kita duk jadi prank, tak tahu topo. Nah, hati kau ni, orang tino, lepas tu orang tino punya tangan tu, kita duk jadi tahu mana. Sini orang tino nak timbul nyakit ni. Kecek sore, suka sore. Yalah, ni kita jatuh kena jaga. Lepas tu kita diri pun, jadi tu nak uji setan pun nak tipu, berasa huduh orang tino tika ni. Lepas tu, duk orang tino besar, kita tolak ya. Aku tolak akan dikauhi Fatimah. Maka jatuh tak tika ni? Jawab kata jatuh. Berdosa tak kita? Berdosa. Tapi edah dia tu panjang. Tengok ayat. Kamu dia ditaksihkan masalah ayat ni dengan tanah. Tengok. Ada ayat lagi. Wa ulatul ahmal ajaluhunna. Tu yang kata. Ayyadna hamlahunna. Kata mulai ayat ni penting orang tanya kita di kampung sikit lagi. Ajalahunna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Selama mana edah ya? Ni edah. Ni edah. Nah, perempuan biasa. Tiada perut besar. Tiada buting dan tiada perut besar. Atau tiada kandungan. Ni edah 3 bulan. Edahnya 3 bulan. 3 bulan. Dan ni edah bagi orang tino perut besar. Perut besar. Tengok tak kalah. Perhati sini. Apa tu dia tanya kita boleh jawab ni, tengok. Ayat mari hak umum. Ayat ni umum ni. Wal mutallaqatu. Bermula perempuan yang ditolak. Ni. Mutallaqat umum. Umum ni, umum. Ataupun panggil mutlak. Ya tak ada royak sini. Orang tino perut besar ke tak perut besar, asal orang tino kena tolak. Wal mutallaqat orang panggil umum. Kerana lafaz ni, lafaz apa ni? Lafaz jamu' mu'annah. Lafaz ni lafaz jamu' mu'annah. Kerana Allah Ta'ala kecek dengan alif dan ta ni. Alif dan ta. Dalam mata alif kata, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma'a. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dijamuk dengan alif dan ta. Apabila jamuk sebut atau masuklah. Kaulah jamuk ni umum. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dijamuk dengan alif dan ta. Panggil jamuk mu'annah. Kamu dia tika ni lafaz jamuk umum. Sebut kata perempuan ditolak. Tak ada royak sini perempuan ni hak perut besar. Ataupun perempuan hak tak perut besar. Atau perempuan ni hak muda lagi, hak tua. Tak ada royak. Asal kata perempuan yang ditolak. Orang panggil lafaz mutlak. Ataupun lafaz yang umum. Tak ada royak tu tino hak kena tolak ni. Hak perut besar ke? Hak tak ada perut besar. Budak baru menikah ke? Ataupun tengah tubuh ke? Atau tua dah. Tak ada royak. Asal kata perempuan yang dikena tolak. Dikata lafaz umum. Lafaz am. Lafaz mutlak. Ya tarabbasna. Kena tunggu mereka itu. Kena tunggu. Nak belaki baru tu kena tunggu. Ni edah ya.
Bukan orang tino dalam Islam kita tahu mengenal supaya siapa lain. Orang tino dalam Islam ni apabila tok laki tolak aku ceraikan dikau hi Fatimah. Aku ceraikan dikau hi Khadijah. Makna orang tino dia kena tunggu 3 kali kuruk. 3 kali suci ataupun 3 kali baru dia boleh menikah dengan tok laki baru. Sebab tu email kena tanya cerak. Kena tanya tok laki, kena tanya oleh dia. Kata apabila dia nak pergi nikah baru, kena tanya tino. Dah lepas lagi weh. Kalau dia bahang, dia duduk lazina. Faham tak? Yang nikah dengan tok laki baru 2 bulan. Yang nikah dia cerai dengan tok laki baru dan tok laki dulu baru 1,5 bulan ataupun 2 bulan. Lepas tu ada orang masuk minta dia, ketika dia bujak, dia pergi nikah. Dia kata edah dia lepas lama dah. Tapi cik mari baru 2 bulan ataupun 2,5 bulan. Dia pergi nikah dengan tok laki baru. Sah ke tak sah? Dalam Islam jawab kata tak sah. Lepas tu kalau dia kata nikah juga, makna nikah dia tu kira batil lah, kira fasidah. Lepas tu pergi nikah duk tu, orang panggil duk dalam keadaan berzina. Faham tak? Sebab edah tak sapa. Sebab apa? Kenapa boleh Allah Ta'ala suruh 3 bulan? Ni, tengok sini. Kena tunggu diri nak berlaki baru. Nak dapat suami baru, kena tunggu 3 kali kuruk. 3 kali kuruk ni, mazhab sahabat yang pertama, kata oleh Zaid bin Sabit. Ni, mazhabus sahabah yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit, ditakwilkan oleh Zaid bin Sabit, takwil pada ayat salah satu kuruk. 3 kali suci, makna kata 3 kali kuruk, salah satu tuhrin. Makna 3 kali suci. Kemudian mazhab sahabat ni, Zaid bin Sabit, siapa dia ikuti? Wa tabi'ahu al-imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai sebelah balik mazhab sahabat ialah Zaid bin Sabit, hak yang tafsir, yang takwil tu salah satu kuruk ialah salah satu tuhrin. 3 kali suci. Dah. Mazhab sahabat selagi katanya Umar Ibn Khattab, salah satu kuruk umat tafsirnya salah satu hiyadin, kena 3 kali haid. Makna tak mari kali, kali haid pas dia datuk laki cerai, mari haid sekali. Duk mari haid yang kedua. Duk mari haid yang 3. Maka suci. Dah. Maka 3 ni ia boleh menikah. Ataupun 3 kali suci. Lepas tok laki tu tolak, ia suci sekali, mari haid suci. Duk mari haid suci. Duk mari haid suci. Baru boleh dia nak nikah dengan tok laki baru. Dah. Maka kita tanggung mazhab sahabat Zaid bin Sabit ialah 3 kali suci, murak dengan salah satu tuhrin, salah satu kuruk ialah salah satu kuruk, salah satu tuhrin. Mazhab Umar Ibn Khattab yang dibawa oleh Abu Hanifah, salah satu kuruk. Makna kena 3 kali mari haid. Hak ni dah khilaf. Kata setengah kali 3 kali suci tak sampai 3 bulan, tapi 2 bulan setengah. Dan pula kata 3 kali suci ialah kena 3 kali haid, baru orang panggil 3 bulan. Kemudian tok laki dia tu cerai ya. Nah, edah bagi para puan biasa, bukan para puan yang buting, bukan para puan yang perut besar, bukan para puan yang gawa, yakni yang bukan kandungnya, maka orang panggil edah dia kena tunggu 3 bulan baru dia nak boleh nikah baru. Maka ayat ni umum. Ayat ni ayat ni orang panggil diitlaqkan akan dia tak ada royak tertino tu hak perut besar ke, para puan tu hak tak ada perut besar ke, para puan hak biasa ke, tak ada kira. Asal orang tino jadi kena tolak, kena tunggu 3 bulan, 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Maka fa khussa, ni dia panggil taksisul kitab bil kitab. Maka ditaksihkan ayat kata umum sangat ni. Tak ada kira orang tino hak nak tolak ni, dia perut besar ke dia tak perut besar, maka ditaksih, disepik, ditetu ayat yang umum biqaulihi dengan katanya. Ayat lain mai pula. Wa ulatul ahmali, dan bermula para puan yang buting yang perut besar. Ajaluhunna, edah mereka itu. Kena tunggu lepas tok laki cerai, kena tunggu lama mana? Ayyadha'na, bahasa meletak mereka itu, melahir mereka itu, hamlahunna, akan kandungi mereka itu. Dia kena tunggu nak berlaki baru selepas pada dia tu beranak. Faham tak? Misalnya kita berkata kita tolak bini kita 3 bulan. Anak le perut pergi cek hospital kata baru 3 bulan. Lepas tu kita tolak dia. Apabila tolak tanyanya jatuh ke tak jatuh? Jawab kata jatuh. Tapi haram tu laki tolak. Sebab di dalam tolak Islam ada tolak wasani, ada tolak sunni, ada tolak bid'ah, ada tolak haram. Di dalam sunnahnya dalam Islam ni ada talaqun sunniyun. Tolak tu dia panggil sunnah hak Nabi kena. Ada talaqun bid'ayyun. Pesan bid'ah hak ni Nabi tak kerja. Ada talaqun makruhun, ada talak semang makruh. Ada talak haram. Mana haram? Talak orang tino ketika orang tino tu perut besar. Tanya kata jatuh ke tak jatuh? Jatuh tolak tu. Sebab apa haram? Sebab kita menyakiti kepada isteri kita. Isteri kita tu lepas dah kita tolak ya, satu ya duk dah ada perut besar, susahnya hati, duk pun tak segah, mutah tak mutah pun kita ni, lagi tuai pula tuai pun letih. Kita tolak pada ya. Ni orang panggil haram, asbabul haram, orang panggil al-idza. Yakni kita menyakit para puan tu. Orang tino kita tu. Jadi kita menyakiti. Satu lagi menyakiti,
edah ya panjang. Misalnya ya perut besar baru 3 bulan. Ya kena tunggu lagi berapa bulan? Lipat 5, ni, 7, 8, 9. Dah kena tunggu ni bulan lagi nak beranak. Sebab dalam iddah ni kita tengok retina nak beranak oleh kes 9 bulan. Kadang-kadang hak tua sangat sampai 10 bulan. Jadi ya kena tunggu nak berlaki baru. Pas kita tinggal ya dak ya masa kecil hati serabut nak beranak sikit lagi. Ya nak bercara ni, tok laki pun tak ada ni. Jadi sakit hati. Lepas tu kena tunggu iddah nak berlaki baru tu panjang. Apabila panjang, tu ya harenya. Kemudian bukan kata semua orang tino yang ditolak ni 3 kuruk, 3 kali suci yakni 3 bulan. Tak. Tapi ayat ni mari umum. Tapi ditaksih dengan ayat kata wa ulatul ahmali. Makna kata orang tino yang perut besar, hak ni iddah ya bukan 3 bulan. Bahkan apabila lama mana dia tak beranak, lama itulah iddah dia tak lepas. Tu sebab tu orang panggil ayat ni umum, maka ditaksih dengan ayat tu wa ulatul ahmali. Nah, orang panggil hamlul mutlaq alal muqayyad. Makna kita nak pakai ayat mutallaqah tu semata-mata tak leh. Makna kita masalah nah. Kalau kita nak pakai ni masalah ayat kata umum ni al mutallaqah tu makna orang tina perut besar pun edah 3 bulan. Dak. Maka ditaksih. Maka kena pakai ayat ni. Orang tina hak perut besar orang tina hak buting kena pakai ayat wa ulatul ahmali. Edah dia selepas pada beranak. Lama mana tak beranak, selama tu nak berlaki baru tak boleh. Nak pakai ayat tu tak boleh. Nak pakai ayat tu wal mutallaqatu tika masalah orang buting tak boleh pakai ayat tu. Makna ditaksihkan ayat mutallaqat dengan ayat wa ulatul ahmali. Orang tina hak besar kena pakai iddah ni. Nak pakai iddah tu tak boleh. Tu dia panggil hamdul mutlaq alal muqayyadi. Haskat tu kamar kata wallahu a'lam. Bukan hamdulillah dah. Bukan lalu. Asal dah. Tu we pun faham molek tu. Gitu mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah sikit. Wa lafdzul aini wal nafsi wa lafdzun nafsi wal aini fi tawkidil muannasi kalafhima fi tawkidil muzakkar fil ifradi. Taqulu ja'at hindun nafsuha au ainuha. Ni apabila kita taukidkan masalah muakkad yang muannah, maka supaya juga kita taukid kedua-dua an-nafsu wal ainu pada taukid muzakkar. Makna dhamir yang kena rujuk klik kepada muakkad ialah kena kepada muzakkar kalau muakkad yang muzakkar. Kalau masalah muakkad yang muannah, maka dhamir yang ada pada an-nafsu wal ainu kena muannah. Dah tu mana tu? Kalafdhihima fi taukidil muzakkari. Tengok lagi. Bi ifradin nafsi wal aini wa fil musanna. Kalau kita taukid kepada musanna wal jam'i wa fil musanna yani ay wa fil muakkadil musanna wal jam'i wa fil musanna ay wa fil muakkadil musanna kita taukid kalafa an-nafsu wal ainu yakni muakkad ya musanna muakkad ya tunjuk tahdua wa fil musanna ay wa fil muakkadil musanna yakni kita mentaukid dengan lafaz nafsu wal ainu pada muakkad dia tu hak tasniyah hak tunjuk tahdua wal jam'i hak tunjuk tahama tajma'un nafsah menjamuklah oleh engkau an-nafsa akalafa an-nafsah wal aina dalafa al-aina jam'a killatin sebagai jamak taksir killah. Faham? Jadi apabila muakkad ya muannah, para muakkad ni jaa zaidun nafsuhu. Zaidun panggil muakkad, nafsuhu panggil muakkid. Lafaz nafsu tu panggil takkid pada lafaz zaidun. Kemudian muakkad yang muzakkar, maka masalah nafsu wal ainu pun kena mufrad. Apabila kita mentaukidkan masalah muakkad ya tasniyah tunjuk tahdua, jaa zaidani. Kemudian kita nak takkid dengan lafaz an-nafsu wal ainu, nak uri dengan lafaz mufrad juga kan lafaz lagu ana. Hanya kata kita menjamu akal lafaz nafsu wal ainu jam'a killatin sebagai jamak taksir killah. Apa jamak taksir killah? Tulis luar. Yakni jamak taksir yang tunjuk ambil daripada 3 sampai 10, tak lebih pada 10. Itu. Apa jamak killah? Jamak taksir killah yakni jamak yang tunjuk ki di atas 3 hingga sampai 10. Nah, tengok. Kemudian jamak killah saat itu ala wazni af'ala. Ala af'ala ay ala wazni af'ala, di atas wazn af'ala. Mana jamak taksir an-nafsu wal ainu dia mentakkid pada muakkad yang muannah, makna kita kena mendatangkan lafaz dia tu dengan lafaz jamak killah, lafaz taksir killah di atas wazn af'ala. Taqulu ay iza alimta zalikal qaidata, apabila engkau mengetahui di mana kita kaedah, fataqul maka katalah engkau tanya fi taukidil musanna
pada nak mentaukidkan musanna, yakni fi taukidi al-muakkadil musanna, pada kita nak buat takkid pada musanna, yakni muakkad musanna. Kata nak ja'az zaidani yang nerawi awil hindani, telah datang oleh dua orang Zaid, awil hindani ataupun dua orang perempuan yang nama Hindan, anfusuhuma aw a'yunuhuma wa huwa afsah, dan ini terlebih afsah, terlebih lacak, lebih pasah minal ifradi, daripada kita datang ifrad. Jadi kita mendatangkan ja'az zaidani awil hindani anfusuhuma aw anfusuhuma aw a'yunuhuma, dengan kita buat datang nafsuhuma aw ainuhuma. Hak mana terlebih fasih di segi lidah Arab, di segi bahasa Arab? Nafsuhuma dengan a'yunuhuma anfusuhuma ni, jawab kata kita mendatangkan taukid itu dengan lafaz jamak, itu lebih fasih daripada kita datang nafsuhuma wa a'yunuhuma. Wal ifrad afsah min at-tasniyah. Tengok. Jarak. Tengok nah. Elak. Tengok taukid. Nah. Kita tahu khulasa daripada taukid ke apa dia? Taukid. Tengok. Taukid. Taukid akan muakkad musanna. Muakkad dia tu kita kata musanna. Muakkad musanna. Derah-derah sikit dengan duk main luar. Lalu tu baik, masuk lalu dah. Pagi duk main luar pula tu, nak duk royak banyak budak ni. Muakkad dia musanna ataupun jamak. Maka tika ni tajma'u, tajma' an-nafsa wal aina jam'a killatin. Dah. Maka apabila kita mendatangkan taukid saat itu apabila kita mendatang lafaz taukid muakkad dia tunjukin di atas dua atau jamu. Paka comel pada lafaz an-nafsu wal ainu saat itu ke apa dia? Jamu taksir killah. Jamu taksir killah. Maka kita kata nahwu qaulika, kata nahwu qaulika Ja'a Zaidan anfusuhuma au a'yunuhuma. Anfusuhuma a'yunuhuma. Dah. Maka kita tani lafaz apa ni? Ning namanya lafaz taukid. Date di atas sirah dan wazan, wazan jamak taksir. Jamak taksir killah. Maka datang dengan jamak taksir, dengan datang ke masalah kita katanya, hanya kata wal wal jam'u afsahu minal ifrad. Kita mendatang dengan ifrad kata nafsuhuma ja'az zaidan nafsuhuma idome nafsuhuma au ainuhuma ni hak ni kurang comel. Kurang pasal. Tak alah. Lagu nak tengok sini. Khulasah daripada masalah taukid. Kita mentaukidkan apa dia? Taukidkan lafaz muakkad iaitu musanna. Yakni tepat kita nak buat taukid saat itu jamu ataupun tasniah. Berarti mulai. Mana muakkad, mana taukid? Tengok. Yakni kita berikan apa? Taukid ni, lafaz taukid nafsu wal ainu wa ajma'u. Pada lafaz hak yang kita nak memperkukuh tu kena isi tasniah. Ataupun kena isi jamu.
tajma'un nafsa wal aina. Kita kena berjamak lapan nafsa wal aina jam'a qillatin sebagai jamak taksir qillah. Jamak taksir qillah, jamak taksir tunjuk tak 3 sampai 10, tak lebih pada 10. Maka apabila kita mendatang lafaz taukid pada muakkad hak tunjuk ki di atas 2 ataupun tunjuk ki di atas 3 ataupun tunjuk ki di atas 4 muakkad dia, maka comel pada lafaz an-nafsu wal ainu jamak taksir qillah. Lagu nak tengok. Ja'az Zaidan. Ha tengok, ni muakkad ni. Ni namanya muakkad. So dah ni muakkad. Ni namanya muakkad. Ha muakkad bagi lafaz taukid. Mana taukid ialah kena kepada lafaz anfusuhuma. Ni lafaz taukid. Ataupun lafaz taukid ataupun orang panggil lafaz muakkid. Ha muakkid boleh panggil, lafaz taukid boleh panggil. Mana kau muakkad? Az-Zaidan. Mana kau lafaz taukid? Anfusuhuma. Kemudian ketika ni apabila muakkad ia isim tasniyah tunjuk tas 2. Maka comel lafaz taukid hak an-nafsu hak mufrad tu. Wal ainu tu, maka kita kena paling lafaz an-nafsu wal ainu wi jadi jamak taksir qillah. Mana jamak taksir qillah? Jamak taksir qillah hak datang atas wazan af'ala. Ha hak musannif kata daripada Imam Malik kata dalam Alfiyah nah. Ha dah af'ilatun af'ulu summa fi'lah af'ilatun af'ulu summa fi'lah jumu'u qillatin dah. Af'ilatun af'ulun summa qillah dah. Ha tu dah. Af'ilatun af'ulun summa fi'lah. Ha dah. Af'alun jumu'u qillah tu. Kemudian af'ilatun af'ulun dah. Af'ul. Af'alu. Kemudian apabila muakkad dia tu jamak ataupun tasniyah, maka sebelah balik lafaz taukid an-nafsu wal ainu, maka comel kita mendata dengan lafaz jamak taksir qillah. Kata nak ja'az Zaidan, telah datang oleh 2 orang Zaid. 2 orang Zaid tu Zaid ke rasul dia hak datang ni hamba dia. Kita wari lafaz taukid dengan jamak anfusuhuma, ialah diri bagi keduanya, kedua Zaid. Maka ketika ni apabila taukid dia mentakkidkan pada muakkad di atasnya, maka comel pada lafaz taukid kita mendatang dengan jamak taksir qillah. Nah, nama lafaz taukid datang di atas sirah wazan af'ala. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah jumu'u qillatin daga. Ha af'ala tu. Kemudian kita mendatangkan lafaz anfusuhuma, ini terlebih comel daripada kita datang ja'az Zaidan nafsuhuma dengan lafaz mufrad au ainuhuma, maka comel kita datang dengan anfusuhuma. Wari dengan jamak, bukan wari dengan mufrad, tapi hak mufrad comel daripada kita datang dengan tasniyah. Ha tu dia. Wal ifradu afsahu minat tasniyati, dan ifrad tu lebih comel daripada kita mendatangkan tasniyah. Wa taqulu ja'az Zaiduna anfusuhum au a'yunuhum. Ha tiga jamak tu. Ha ni orang panggil muakkad ya jamak. Hak sani ja'az Zaidani muakkad ya tasniyah. Wa taqul, dan engkau kata ja'az Zaidani telah datanglah oleh beberapa orang Zaid. Ha beberapa orang Zaid mana? Maka az-Zaidun namanya muakkad. Anfusuhum ialah kena pada diri mereka itu dibagi az-Zaidin. Ha dah. Wa au a'yunuhum, ataupun diri bagi mereka itu az-Zaidun. Wa fi tawkidi jam'il muannasi. Ha tengok dok berubah ti mana. Kalau muakkad yang muannas, muakkad yang jamak, maka comel lafaz taukid an-nafsu wal ainu wari dengan jamak qillah. Kemudian masalah kalau kita terjamak tu muzakkar ke jamak muannas, maka kena wari jamak muannas hatik ke pada lafaz an-nafsu. Ha tengok. Wa fi tawkidi jam'il muannasi, dan sabit pada taukid jamak muannas, yakni muakkad dia muannas. Salah tahu wa fi tawkidi jam'il muannasi ai wa fi tawkidi muakkadi jam'il muannasi. Takdim wala. Dan sabit pada taukid hak muakkad dia jamak muannas. Ja'atil hindatu anfusuhunna au a'yunuhunna. Nah, jadi lafaz taukid tu dengan jamak taksir qillah datang atas wazan af'ala, walaupun kita tahu muakkad ya jamak muannas, maka hak comel, hak fasih, hak terlacar, hak yang comel daripada kaedah Arab dan lafaz Arab kena beri dengan jamak qillah juga. Walaupun jamak tu muannas, kau jamak muzakkar, belah lik taukid tu lafaz taukid kena beri jamak qillah semata-mata. Tengok. Ja'atil hindatu, telah datanglah oleh hindat. Hindat mana? Perempuan nama hindat ni. Anfusuhunna, diri mereka itu, au a'yunuhunna, ataupun diri bagi mereka itu al-hindat. Wa yaji'ut tawkidu fil gharadisani,
dan datanglah oleh taukid pada tujuan yang kedua. Tujuan pertama ihtimal apa? Orang panggil raf'u al-ihtimali takdir apa? Fi taqdiri mudafatin idafatin ila apa? Ila taukid, kan? Ila al-matmu'. Pertama sekali kita bercakap dengan orang taukid tu gharak pertama untuk nak mengangkat ihtimal pada matmu'. Takdirkan mudhaf idafah pada matmu'. Gharak dua kan? Tengok. Wa yaji'ut taukidu dan datanglah oleh taukid fil gharadisani. Nah, pada gharak yang kedua. Tengok ni dulu. Wa huwa dan ia al-gharadisani ar-rafi'u ialah nak mengangkat dan nak menghilang iradatal khususi kana ki khusus bima zahiruhu al-umum dengan barang yang bermula zahirnya zahir barang al-umum. Asalnya orang panggil ja'a zaidun itu umum. Datang Zaid, kemungkinan datang hamanya ulamu Zaidin. Ja'a Zaidun, boleh datangnya katibu Zaidin, umum tu. Tapi orang panggil gharak yang kedua nak mengangkat perkara kanak kinya khusus daripada barang yang belum mula zahirnya umum. Tengok sini. Belum kita datang tahu yang atas, saya tengok anfusumah ja'a Zaidani ataupun ja'a Zaidun. Lapa ni zahirnya bima zahiruhu al-umum. Ni barang yang bermula zahir dia umum. Zaid ni datang Zaid. Boleh jadi datang moya. Boleh jadi datang katibu Zaidin. Boleh jadi datang anak ya ataupun anak saudara. Orang panggil umum. Lapan ni bima zahiruhu al-umum. Kemudian kita mendatangkan taukid yang kedua gharaknya, yakni kita nak kepada khusus, kepada ketentuan daripada lapan yang kata, hey datang Zaid, datang moya ke katibu Zaidin ke ataupun anak ya. Maka orang panggil pada lapan zahir belum pada kita mendatang taukid bima zahiruhu al-umum. Karena ki nganggo zahir ni, zahir bagi lapan nak pada umum. Tapi kita berdatang kata anfusuhuma au a'yunuhuma. Ketika ni kita nak menentu daripada dua orang Zaid ni yang datang. Dua orang Zaid ni hak sebenar datang. Adapun hamba ataupun katibu Zaid tak ketika ni. Ni orang panggil nak menentu. Gharak yang kedua nak mengangkat. Nak menentu dengan barang yang zahir dia tu umum. Tu dia deh. Habis kat tu. Fi taukidil musannal muzakkar bikila wakilta. Habis kat tu luka mereka kata wallahu alam. Kau ni sikit dah. Dia gharak yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasmul fa'ili minas sulasiyil mujarradi. Dan bermula isim fa'il. Ada hal keadaan isim fa'il, hal kaunihi hal keadaannya keadaan isim fa'il. Minas sulasiyil mujarradi daripada fi'il yang bahasa tiga huruf. Teman atau minas sulasiyil mujarradi ay minal fi'li al-mansubati ila salasati ahrufin. Takdir itu. Minas sulasiyil mujarradi ay minal fi'li al-mansubi ila salasati ahrufin. Yakni dibahaskan fi'il ini kepada tiga huruf. Apa makna al-mujarradi? Ay khalin li ziyadatin. Khalin minaz ziyadah. Yang sunyi daripada tambah. Isim fa'il, hak yang datang daripada fi'il dia, hak yang pesing tiga huruf, yang sunyi daripada tambah ni, ya'tallu 'ainuhu. Termu'tallah oleh ain fi'ilnya, ain fi'il bagi isim fa'il. Yang mu'ta, yang ada huruf ilat di tengah, ataupun ada huruf ilat di ain fi'il. Baik dah. Ya'tallu 'ainuhu, yang beriktilal, yang berilat. Oleh ainnya, ain bagi isim fa'il. Bil hamzati berilatlah oleh fi'il dia tu dengan hamzah. Tengok hamzah tuan. Kerana makna berubah dia tu berilat fi'il tu jadi hamzah. Sawa'un kana wawiyan, sama ada. Ta'lil ni orang panggil sawa'un ni ta'mimun liqaulihi ya'tallu ainuhu. Kata beriktilal berubah fi'il dia saat ni tu dengan hamzah ni. Tak ada kira ana. Orang panggil takmim pada ya'tallu. Nak umum masalah ya'tallu. Sawa'un kana, sama adalah ia ainuhu ni. Sawa'un kana, sama adalah ainuhu, ainu fi'li, gawa ainuhu ni ain bagi ismil fa'il alal gawa. Sawa'un kana, sama adalah ia ainuhu, ain bagi isim fa'il minas sulasi mujarrad ni. Wawiyan au ya'iyan, sama ada wa ka fi'il dia ataupun sama ada kena pada ya ka fi'il dia. Tengok kasa'inin
Ai wazalika ismul fa'ili minas sulasil mujarradi minal wawi wal ya'i masalah. Kasainin wa ba'i'in. Sa'inin. Tengok. Sa'inin wa ba'i'in wal aslu sawinun wa ba'i'un. Tengok mulai. Misal ni. Tengok. Tengok ni. Isim fa'il ni. Kita kata sa'inun. Tengok mulai. Sa'inun. Ba'i'un. Tengok mulai. Ni namanya apa? Isim fa'il. Ismul fa'il. Isim fa'il daripada sulasi mujarrad. Hati mulai, lelaki tu. Orang panggil isim fa'il daripada fi'il. Yang dibuat, yang diistiqaq daripada fi'il sulasi mujarrad. Sa'inun, asal dianya sawana. Pilih mulai. Sawana. Ba'i'un, asal daripada baya'a. Pilih parah. Sa'inun, isim fa'il. Ba'i'un, isim fa'il datang tawazan fa'ilin. Fa'ilin. Sa'inun, datang tawazan fa'ilin. Ba'i'un, datang tawazan fa'ilin. Kemudian sa'inun wa ba'i'un daripada fi'il yang bahasa 3 harah. Mana 3 harah? Sawana. Sa' 1 harah. Waw 1 harah. Nun 1 harah. Ba 1 harah. Ya 1 harah. Ain 1 harah. Maka isim fa'il ni diistiqaq, diambil, dibuatkan dia daripada fi'il yang bahasa 3 harah. Maka ketika ni ia jawab kaedahnya apabila wasmul fa'ili minas sulasiyil mujarradi ya'tallu 'ainuhu bil hamzah. Kena ubahkan akan infi'i. Mana infi'i? Waw ni. Sawana, sana asal dia sawana. Kena ubahkan infi'i hak waw asal ni. Sawa'un kana wawiyan aw ya'iyan. Sama ada infi'i dia kena pada waw ataupun infi'i hak sulasi mujarrad ni kepada ya, ia kena tukarkan infi'i sama ada waw ataupun ya, kena wi jadi apa? Ya'tallu 'ainuhu bil hamzah. Kena tukarkan waw dan ataupun ya hak infi'i bagi isim fa'il tu wi jadi ya jadi apa? Ya jadi hamzah. Heran ni. Jadi fi'il ya sulasi mujarrad 3 rasa wana baya'a infi'i kena pada waw pada sawana. Hak ni infi'i kena pada ya. Tak ada kira infi'i dia waw ataupun infi'i dia tu ya. Kaedah kita isim fa'il hak daripada sulasi mujarrad hak datang tawazan fa'ilin dia kena tertukar, kena ubah infi'i ya ataupun waw kena wi jadi hamzah. Mana? Sa'inun. Asal sa'inun daripada sawinun asal lagi. Ba'i'un asal bayi'un. Hak ni sawinun asal ni. Ni sawinun. Hak ni bayi'un asalnya. Tak ada kira infi'i dia tu waw ataupun infi'i dia tu ya. Maka kaedah kita isim fa'il daripada sulasi mujarrad hak muqta ni ya kena tukarkan infi'i waw ataupun ya wi jadi hamzah. Okey. Tengok. Sa'inun tengok. Atau mana tak kaedahnya ya'tallu 'ainuhu bil hamzati sawa'un kana wawiyan aw ya'iyan kasa'inin wa ba'in wal aslu dan bermula asa ai qabla al i'lal wa itu wal aslu dan bermula asa ai qabla al i'lal zaidi bermula asa belum pada i'lal ni gapo dia weh. Dia tu asalnya sawinun, asal sa'inun sawinun wa bayi'un asalnya kita tak asal sa'inun asalnya sawinun wa ba'i'un asalnya bayi'un. Kulibatil wawu ditukarkan akan waw pada sawinun. Wal ya'u dan ya pada bayi'un tukar jadi gawa. Hamzatan wi jadi hamzah. Jadi sawinun jadi sa'inun. Bayi'un jadi ba'i'un. Makna tak kira lah kita kata infi'i dia tu kena ke waw ke ataupun infi'i dia kena pada ya. Maka ketika isim fa'il hak sulasi mujarrad kena tukarkan akan waw ya wi jadi hamzah di sa'inun sa'in wa ba'i' gitu. Kenapa boleh tukarkan waw ataupun ya tu jadi hamzah? Li'annal hamzata kerana bahasa hamzah fi hazal maqam pada ini tempat ini martabat isim fa'il maqam isim fa'il tempat isim fa'il tika ni kita tukarkan akan waw sawinun jadi hamzah sa'inun bayi'un tukar di ba'i'un. Maka tukar hamzah pada ini maqam ini tempat isim fa'il sulasi mujarrad ni akhaffu minhuma ialah terlebih ringan minhuma daripada kedua daripada al-wawi wal ya'i. Makna tukar hamzah tu terlebih ringan daripada kita guna sawinun wa bayi'un. Makna kita guna sawinun dengan bayi'un tika ni hak mana terlebih ringan dengan kita kata sa'inun wa ba'i'un. Makna kata hamzah tika ni terlebih ringan daripada wa dan pula ya. Sekat duduk kamar dia kata wallahu alam.
Tulis ni pula dah. Kita ngaji tagi kalau dia insya-Allah. Tulis. Kita ngaji pun sikit-sikit lah ni. Boleh tulis lalu dah. Boleh buk kita molek. Ingat tak kata buk kita tu. Nuah kota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmati kama yamdalu wa tukum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna akrimna bit taqwa wa jamal. Allahumma inna na'udzubika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tulis dah. Jangan ada tubik budak-budak nah.